Sekarang tak ada orang nak tengok kah ni? Hari ni Ustaz Syarilong oi. Dan dah keluar seorang. Tu dia bagi naik banyak sikit. Oh, Siti Aisyah orang yang pertama. Aduh. Sulit dia. UIDP. Dah. Okey tu. Nah. Okey. 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 Okey dah. Ni ambil ni ayat-ayat nak tulis ni. Lagi saya sebut umur ni. Tengok mana? Nak kena tengok lah. Tengok. Snap boleh. Tak nak. Tulis lain tulis. Coba. Mana tu? InsyaAllah. Al-Anbiya, Al-Kahfi, Mana? Bisa doktor ni Al-Mu'min, Al-Buqan, Al-Qabut, Al-Imran. Itu hadis satu tu hadis. Mana? Ash-Shura. Ash-Shura ayat 97 98. Okey ya. Tak. Bagi naik lu, bagi naik rancak awal lu bawa kita ni. Nombor satu ni Mana? surah ayat 22 ni. Al-Anbiya 22. Surah berapa dia? Al-Anbiya 21. Kahfi. Itu surah ke 18. Al-Mu'min lah. Surah Al-Mu'min lah. Al-Mu'min surah 40. Tanya saya abang boleh. Al-Furqan 25. Mana? 29. Bila nak cari tak ada. Kalau ada. Ahmad ni hadis kan? Itu hadis. Al-Imran 3. Asyura. Asyura kan Asy'ara. Ayat 97 98 tu kan? Asy'ara. Yang tu 26. Asy'ara. Asy'ara. Tuhud. Itu dah ada. Itu nak beri pengertian. Okey. Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi dalam surah dalam kuliah duha, siaran langsung secara live daripada studio Tahfiz Mutmainah, di mana studio ini dikendalikan oleh Syekh Mustaza. InsyaAllah pada hari ini pembahasan saya ialah Suratul Ikhlas. Sambungan kepada Suratul Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Baik. Semua ready ya? Okey. Jadi perbahasannya kita ulang semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud di sini maksudnya
katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah Tuhan yang esa, Allah tumpuan meminta, tiada ia beranak dan tiada diperanakkan ia, dan tiada ada baginya serupa sebanding seorang pun. Ini ayat tauhid, ayat yang dikaitkan dengan akidah. Kalau kita memahami dan kita cari perkataan tak jumpa lah, nah, dapat menyelami makna ayat ini, insya-Allah akidah kita teguh dan kukuh. Kita tengok huraian qul huwallahu ahad, yang bermaksud katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu asa, satu, tunggal. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi sesiapa yang bertanya akan sifat-sifat atau rupa Tuhan engkau, macam mana Tuhan yang kau semua, wahai Muhammad? Nah, sedangkan orang Kristian pun ada gereja yang tidak ada patung Nabi Isa. Nah, saya tak pasti Katolik ataupun Protestan. Nah, sebab saya pernah berkawan dengan seorang Kristian, Cina Kristian, sewaktu saya bekerja dulu. Saya tanya dia, di gereja you ada tak patung Nabi Isa? Jawapannya menarik. Dia kata, mana boleh kita tengok Tuhan? Ceritanya gitu. Sebahagian ada. Nah, baik. Jadi inilah di antaranya. Katakan Muhammad, bagi sesiapa yang bertanya akan sifat-sifat atau rupa Tuhan kau, Allah suruh Nabi menjawab, Allah itu asa, maha suci daripada berbilangan, tidak bersekutu dengan sesiapa pun. Baik, Allah itu asa. Kita ulang semula Al-Anbiya ayat 22. Tuan-tuan dan perempuan tengok dekat skrin, tengok ayat. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Ada mun? Kalaulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah tu lebih daripada satu, ada lagi selain Allah, ada lagi Tuhan, maka berlakulah kerosakan. Nah, kita tengok di sini apa dia nak sebut. 21 22. Samalah macam kat skrin tu, betul lah, lupa. Terjemahan sini dengan skrin yang Mus masukkan tu sama aja. Nah, dia kata di sini, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Nah, kenapa rosak? Sebab Tuhan tu ada dua. Ustaz macam tak sihat je. Siti Aisyah ni ambil berat betul lah tentang saya. Terima kasih. Nah, ya memang saya keletihan. Saya pergi ke Selangor baru ni. Saya ambil barang, pindah, bawa balik semua barang ke Sungai Petani. Saya tidak lagi tinggal di Pandan Indah kerana memandangkan COVID-19 ni. Tidak ada lagi sebarang undangan untuk berceramah di Selangor. Tapi tak mengapa, sebab saya pernah pergi hampir 21 tahun. 3 hari keletihan di KL, pulang semula ke SP, terus pula ke Perlis 3 hari. Itu yang nampak keletihan tu. Nah, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesihatan, untuk saya terus berdakwah. Jadi Al-Anbiya 22 jelas. Kalau ada Tuhan selain pada Allah, ada lagi, maka berlakulah kerosakan. Alam ini ataupun pentadbiran alam ini akan menjadi kucak-kacir. Tuhan A nak buat macam ni, Tuhan B nak buat macam ni. Kita di Malaysia, kita di Malaysia agung seorang je, Perdana Menteri seorang. Timbalan Perdana Menteri tak ada. Sekali ni penggal ni tak ada. PRU 15 kita tak tahu. Jadi makna dia kena seorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini, kerana Allah itu pencipta alam, mustahil Allah itu lebih pada satu. Jadi itu dalil, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain pada Allah, maknanya berlakulah kerosakan, pentadbiran alam ini menjadi kucak-kacir. Baik. Kemudian dia kata lagi di sini,
Muhammad, kau beritahu pada umatmu Allah itu satu asa, maha suci daripada berbilangan. Kenapa? Sekiranya Allah itu berbilang lebih pada satu, sebagaimana kita sebut, maka haru birulah jadi alam ini. Tidak bersekutu dengan sesiapa pun. Mus Al-Kahfi ayat 26. Ini ayat tentang sekutu. Jadi apa yang kita betul Siti Aisyah, Allah itu satu, Allah itu wujud. Kita kena meyakini Allah itu wujud. Kemudian Allah itu tidak bersekutu dengan sesiapa pun. Maknanya apa saja perancangan Allah yang Allah rancang, dia tak perlu bertanya baik kepada malaikat, kepada jin. Kenapa tuan-tuan? Kenapa perlu malaikat tukang catat? Jadi nak bagi tahu, itulah tanda kekuasaan Allah. Allah tak perlu ada malaikat, sebab Allah tahu, sebab dia yang mencipta malaikat, mencipta alam. Tapi dia nak tunjuk hebatnya. Setiap yang kita buat, setiap amalan kita dicatat oleh malaikat. Dan di antara inilah dalil Allah tidak bersekutu. Kita sama-sama tengok. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Di penghujung ayat surah Al-Kahfi 26. Sama tak mu? Sama. Apa maksud? Saya tak nak terjemah. Tuan-tuan dan perempuan dengar sini. Ini dalil. Allah tidak mengambil sembarang sekutu. Dia kata di sini, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Allah nak menetapkan sesuatu hukuman, sesuatu perkara, Allah tidak merujuk pada malaikat ataupun mana-mana makhluk yang dia cipta. Apa perlu? Kerana kita juga. Komen apa ni? Ustaz baca komen tak? Komen apa? Azman Al-Fakir. Komen apa? Biar. Oh, pasal tu. Ya. Komen apa ni? Azman nanti tolong tulis sikit apa dia komen apa. Baik. Jadi itu dalil. Allah tidak mengambil sebarang sekutu di dalam urusan pentadbirannya. Allah itu single, Allah itu satu, dan Allah tidak mengambil sebarang sekutu. Bukan dalam soal nak menentukan hukum hakam apa sahaja. Baik. Dialah Allah, Tuhan yang ditumpu dituju. Daripadanya sahaja makhluk mesti meminta segala apa juga dengan tidak memakai perantaraan. Ni lagi satu. Mus, tolong masuk Al-Mu'min ayat 60 dan Al-Furqan. Al-Mu'min dulu. Tengok di sini dia kata dialah Tuhan yang dituju, yang ditumpu dan dituju. Daripadanya sahaja makhluk mesti meminta segala apa juga dengan tidak memakai perantaraan. Kita nak pohon, kita nak minta, kita nak pohon, kita nak minta hajat kita pada Allah direct. Ud'uni astajib lakum. Ni ayat dalam surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 60. Mintalah kepada aku, nescaya aku akan memperkenankan permintaanmu. Oh, sekutu tu apa Ustaz? Makna sekutu ni, tak ada sekutu. Kalau macam kata dulu Perang dunia yang kedua, Britain campur France, campur Jerman, itu sekutu dia lah tu. Faham tak? Dia sekutu. Amerika combine dengan Great Britain, combine dengan France, combine dengan Jerman. Mereka jadi satu perikatan. Tapi bukanlah perikatan nasional tu. Dia beradik macam tu lah. Perikatan nasional tu ada PAS, ada UMNO, ada bersatu. Itu cerita sekutu. Baik. Jadi dia kata di sini, ud'uni astajib lakum. Maka pohonlah kepada aku, nescaya aku akan memperkenankan permohonanmu. Sebab tu kita selalu sebut
janganlah kita ni terlalu ego. Sehingga kan dalam solat, selepas solat sampai tak nak langsung, tak nak langsung nak berdoa kepada Allah. Tunjuklah sedikit, kita ni hamba yang lemah, dhaif, kami memerlukan pertolonganmu ya Allah. Rakan kerjasama. Saya keletihan cari perkataan. Terima kasih saudara Rizal. Rakan kerjasama. Itu yang saya sebut contoh tadi. Great Britain, dia combine dengan Germany, dengan France, kuasa-kuasa besar di dunia. Dia orang banyak negara-negara yang sebagai contoh lah. Itu sekutu dia. Macam ada perang-perang yang Nabi sertai itu, Yahudi campur Kristian, campur musyrik, itu sekutu lah. Baik. Jadi kita perlu bermohon kepada Allah, jangan menggunakan perantaraan. Semua saya nak jawab. Kadang-kadang ada lagi yang mengatakan kita tak perlu doa dah Ustaz. Solat kita tu sendiri adalah doa. Saya nak tanya, apakah salah kita berdoa? Selepas solat kita masih berdoa. Kerana kita nak tunjuk kepada Allah, kita amat mengharapkan pertolongannya. Saya nak bawa dari Quran Suratul Furqan, surah ke-25 ayat 16. Tuan-tuan dan perempuan dengar. Inilah balasan kepada hamba-hamba Allah yang meminta kepadanya. Jadi yang kita tak pernah minta ni macam mana? Dah tak minta, takkan dia nak bagi? Tunjuklah sikit, kita ni lemah, kita ada banyak kekurangan. Firman Allah, lahum fiha ma yasha'una khalidina kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kendaki. Ingat, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat apa sesuatu yang kita hajati, insya-Allah akan tercapai. Mereka pula kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu, lagi yang dipohonkan dan dituntut dalam doa masing-masing. Mereka bermohon kepada Allah, mereka meminta pada Allah ketika hidup di dunia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan salah nak berdoa. Bagi saya, orang yang tak nak berdoa ni macam sombong sikit, ego. Kan? Apa salah? Kita ni dhaif, kita ni lemah, kita banyak kekurangan. Boleh jadi di sini dia kata, dan tidak mengguna sebarang perantaraan. Baik. Jawapan ini adalah mendustakan keyakinan. Mendustakan dalam ayat ini ataupun dalam ayat ini maksudnya menolak. Dusta ni ada masa ketika memberi arti menolak, kena tengok ayat. Ada masa ketika memberi makna tidak membenarkan, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membenarkan beliau adalah perutusan Allah yang terakhir, itu juga dusta. Tapi dalam ayat ni, jawapan ini adalah mendustakan keyakinan, menolak keyakinan orang-orang musyrik. Musyrik ni penyembah berhala. Kerana ayat ni turun di Mekah, dikaitkan dengan penyembah berhala. Jawapan ini adalah mendustakan, menolak keyakinan orang-orang musyrik yang meminta daripada berhala-berhala. Bukan musyrik zaman Nabi ya. Musyrik ni sepanjang zaman wujud sampai hari ini. Tapi saya nak sebut, apa yang saya nak sebut, jangan kita menghina atau mencerca sembahan-sembahan orang bukan Islam. Sebab Allah ajar kita. Apa dia tu? Nama panjang Nur Afia ni. Afia ni sihat. Ariana saya tak pasti. Nanti saya tanya kemudian lah Zaman. Nur Afia Ariana. Cahaya Afia Ariana. Anak perempuan ni. Tak apa.
Kalau anak lelaki senang lah, bubuh Syarilung, selesai masalah. Nanti saya jawab kemudian Saudara Azman. Baik. Jadi maknanya di sini Mus dulu masukkan Mus Al-An'am ayat 108 sekali lagi Mus. Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Tengok di sini kata. Jawapan ini adalah mendustakan, menolak keyakinan orang-orang musyrik yang meminta daripada berhala-berhala. Itu dia. 108. Itu soal akidah mereka. Biar mereka dengan keyakinan mereka menyembah berhala. Sebab apa? Sebab mereka meyakini berhala ni boleh memberi manfaat. Lalu mereka bermohon kepada berhala. Itu yang kata syirik. Dia kata tak benar lagi. Okey. Cuma saya nak tegaskan di sini. Ayatnya, ayat minta maaf saya belum baca surah Al-An'am ayat 108. Ni kitab ni ada tuan-tuan. Dalam kitab ini pada buku surat 195. Tafsir Profesor Mahmud Yunus ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Dan janganlah kamu menghina atau mencerca sembahan-sembahan mereka selain pada Allah. Nanti mereka pula akan menghina atau mencerca Allah. Cuba kita dengar muka surat 195. Apa dia pengajaran ayat yang saya baca tadi? Ini ada kaitan dengan apa yang disembah oleh orang bukan Islam. Ayat ini dia sebut ini petunjuk, ini tafsirnya. Ini petunjuk Al-Quran yang wajib kita ikuti. Kita tidak boleh mencela orang. Tidak boleh mencela apa yang disembah oleh orang bukan Islam. Nanti mereka akan mencela pula apa yang kita sembah. Tengok bagaimana Islam menjaga keharmonian hidup. Ini ayat ni disebut sebagai religious tolerance, toleransi keagamaan. Lama dah Islam mengajar umat Islam supaya menghormati hak orang bukan Islam. Baik soal makan minum dia, baik apa yang kepercayaan dia, itu hak dia. Tetapi kalau semua agama menyatakan sesuatu itu haram, jadi tidak ada masalah untuk kita bertindak mengharamkannya. Sebagaimana contoh judi. Saya difahamkan semua agama menyatakan judi itu haram. Jadi kalau semua dah haram, senang je kerajaan kita mengharamkan judi. Jangan lagi keluarkan lesen-lesen judi. Kenapa? Kerajaan bimbang ke? Kalau tak ada judi, tak ada pendapatan. Allahu Akbar. Kita baca sedikit ayat Quran. Kerajaan baik kita baik, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tu ayat Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Ini jaminan Allah, bukan janji dari saya. Saya harap-harap ada pihak yang berkenaan kerajaan Perikatan Nasional ni, ada orang kuat dia dengar pagi ni. Nak dengar ayat ni. Kalau dah semua agama menyatakan judi itu haram, tak perlu teragak-agak lagi. Kan? Kalau ni saya buat contoh, kalau semua agama kata haram, kita wajib mengharamkannya. Dan ayat ini memberi satu jaminan, selama mana kita beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan segala pintu-pintu keberkatan yang akan turun daripada langit, yakni air hujan yang bakal menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman keluar daripada perut bumi. Ni macam yang ada dekat SIG ni, apa nama, REE, Rare Earth, apa benda tu, Rare Earth something lah, tak ingat lah, REE. Bukan RNR. Itu lain. REE. Ni kalau jadi kenyataan, negeri Kedah ni akan dapat hasil cukup banyak. Rare earth elements kot. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak pandai sains lah. Tapi tahulah nak sebut benda tu. Ni satu hasil. Selama mana kita beriman bertakwa, ni khazanah di dalam perut bumi milik Allah ni belum habis lagi keluar ni. Saya ulang sekali. Saya pernah pergi ke Brunei. Tanya
timbalan pengarah pejabat mufti Brunei. Betulkah ketika Sultan Brunei mengisytiharkan Brunei akan melaksanakan hukuman hudud secara berperingkat, Allah anugerah 2 telaga minyak. Tu dia. Baru sebut nak laksana dah. Sekarang mereka sedang melaksanakannya berperingkat-peringkat. Bukan kita nak gelojoh. Nah, sebab kadang-kadang saya pun rasa pelik. We have been saying all this while, you know. Cakap Inggeris pula dah. Pula dah. Nah. Kita dah. Nombor 3 nah, laki-laki dah 2 orang. Okey. Mudah-mudahan anak solehah. Kita dah sebut banyak kali rare earth element. Betul, terima kasih. Nah. Jadi kita dah sebut banyak kali, orang bukan Islam tidak perlu bimbang sekiranya syariat Islam ditegakkan di bumi Malaysia. Kenapa? Tolong masuk Al-Maidah surah kelima ayat 42. Ulama semua dah bahas ayat di pertengahan. Orang habang RUU 355 dah senyap ustaz. Dia bukan senyap saudara Kamil. Menteri Agama akan mempersembahkan isu ini kepada sultan-sultan. Itu saya dipahamkan. Kena bagi penjelasan pada sultan biar dia orang tahu. RUU sama, tak akan melibatkan orang bukan Islam sebab kita nak memperkasakan mahkamah syariah. Kita pernah dengar ke orang bukan Islam dihadapkan di mahkamah syariah? Tak ada. Mahkamah syariah untuk orang Islam. Sebagaimana ayat saya baca ni. Ada mun fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Daripada tengah hingga ujung. Ada kan? Maka apabila mereka datang pada kamu wahai Muhammad, siapa? Orang bukan Islam. Muhammad diberi pilihan. Orang bukan Islam juga diberi pilihan. Yakni nak berhukum dengan hukum Islam boleh, tak nak pun boleh. Tak boleh dipaksa. Tolong tanyalah ustaz-ustaz lain. Kalau saya silap minta maaf. Itu yang Allah ajar. Orang bukan Islam tak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi mereka tak perlu bimbang. Jadi kalau kerajaan dan semua agama menyatakan judi itu haram, haramkan saja. Allah tahulah bagaimana nak hidupkan negara kita. Bukan rare, mungkin nanti minyak lagi. Tu. Minyak lagi keluar macam Brunei. Setelah Brunei melaksanakan hudud berperingkat tuan-tuan dan perempuan, dapat lagi sebuah telaga. Dalam minyak dia orang tu tak, orang kata apa? Tak luak orang putih. Orang putih pula. Tak kering. Kita di Malaysia minyak sudah berkurangan. Yang ada hari ini orang minyak. Nampak tak? Orang minyak ada. Kenapa kita tak yakin dengan janji Allah? Allah lemahnya keimanan kita. Baik. Jadi dia kata sini jangan pakai perantaraan. Sebab tu masuk Al-Ankabut 41 surah ke-29 ayat 41. Inilah di antara yang disebut dalam kitab tafsir. Sebahagian orang-orang musyrik mereka bermohon kepada berhala, macam dia sebut di sini di perenggan ni. Mereka meminta pada siapa? Mereka meminta daripada berhala-berhala. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Tuan-tuan dengar. Ayat ni dalam kitab tafsir ni ada. Saya tunjuk kat skrin. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ayat ni pada muka surat 1043. Sebab kitab ni kitab Rumi. Jawi saya tak ingat muka surat. Saya hafal yang Rumi saja 1043. Dengar makna dan dengar tafsiran. Inilah syirik. Dan saya dah banyak kali dah ulang ayat ni, tak apa. Jadi dia kata di sini, misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang membuat sarang untuk menjadi tempat pelindungannya, padahal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis rebut ialah sarang labah-labah kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Huraian,
Makna ada di antara orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala. Mereka mereka memohon pada berhala untuk menunaikan hajat, hasrat mereka, atau makhluk-makhluk yang lain sebagai Tuhan. Lepas ni saya sebut sikit. Maka kesemua ini dia kata, kalau mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak tergamak melakukan perbuatan syirik yang bodoh itu. Syirik batal iman dan Islam apabila kita bermohon selain pada Allah. Baik, kalau orang bukan Islam menyembah berhala, Dr. Hamka rahimahullah ta'ala menyebut, ada setengah manusia mereka tidak menyembah berhala, tetapi mereka memberhalakan manusia. Ni yang berat ni. Macam mana memberhalakan manusia? Contoh, katalah saya ditakdirkan Tuhan jadi Perdana Menteri yang ke-9. Mus pun tak nampak orang lain dah. Aku hidup senang sekarang kerana PM ke-9 ni lah. Banyak bagi projek kat aku, sampai aku dah jadi jutawan. Silat-silat tak ketahuan. Jadi Mus ketika itu dia memberhalakan saya. Tu kena faham. Yang dikatakan tauhid itu ialah berhala ataupun orang yang diberhalakan. Kita tidak pernah meyakini si fulan inilah sebagai pemberi rezeki. No way, man. Itu akidah yang rosak. Tuan-tuan fikir, saya bukan ada kerja apa. Dah nearly 30 years. 30 tahun saya buat kerja dakwah. Ya, duit tak banyak, tapi jiwa tenang. Tengok muka handsome ni, tenang tak? Bos? Mus suka benar lah kalau aku datang. Betul. Nanti mengujar manusia. Ada ayat Quran. Sebentar lagi kita sebut. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita perlu fahami. Bukan musyrik saja yang menyembah berhala. Ada di kalangan orang-orang Islam yang moden macam zaman kita, mereka memberhalakan manusia. Tengok dia kata lagi di sini. Dan kepercayaan setengah-setengah orang yang meminta dengan perantaraan padri-padri. Atau orang-orang alim dan lain-lain lagi, sehingga dijunjung tinggi serta dipuja padri-padri itu, sebagiannya itu menjadi Tuhan mereka. Inilah padri menjadi Tuhan, ulama menjadi Tuhan. Ini juga syirik. Kita baca hadis. Hadis ni sebab lama tak baca, jadi kena tengok kan. Mus jangan ketawakan saya, Mus lagi tak ingat kan. Mus ingat dia kemas sangat ke? Tuan-tuan dengar, kedudukan status hadis ini, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, status hadis ini insya-Allah hadis hasan, hadis baik, bukan lemah, bukan dhaif. Di India ada yang sembah terang tu apa datang? Ni gading. Terang tu gading tak? Gading gajah. Alamak, ustaz handsome sokmo. Jam aku. Baik, dengar ni. Ni saya nak kaitkan, saya ulang semula. Ada yang sebahagiannya mereka meminta dengan perantaraan padri-padri atau orang-orang alim dan lain-lainnya lagi, sehingga dijunjung tinggi serta dipuja padri-padri atau sebagainya itu itu menjadi Tuhan mereka. Tu dia. Saya teringat ayat apa Quran tadi ya? At-Taubah 31 Mus. Saya nak baca hadis ni At-Taubah 31. Ayat At-Taubah 31 inilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Adi bin Hatim masuk untuk bertemu dengan beliau untuk menyatakan hasrat nak memeluk agama Islam. Nampak tak? Nanti mana saya sempat jawab, saya jawab Baik. Ini hadis dia dulu lagi baru saya baca Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok Al-Quran tapi dengar hadis dulu. An Adi bin Hatim annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Inilah ayat dia. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nabi membaca ayat itu sehingga kat situ je. Kemudian
Adi bin Hatim berkata pada Muhammad SAW, cuba dengar, nah, faqultu lahu, aku berkata pada Muhammad, inna lasna na'buduhum. Bila masa ni kamu baca tadi, kata kami ada sebahagian manusia yang menjadikan ahli agama, yang menjadikan rahib, menjadikan pendeta, padri sebagai Tuhan. Kami tak pernah menyembah padri. Faqultu lahu, aku kata pada dia, inna lasna na'buduhum, kami tak pernah sembah padri. Baik, saya nak bagi relevan dengan perenggan yang saya baca ni. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, baiklah kalau macam tu, nah, qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu, faqultu bala, qala fatilka ibadatuhum. Nabi tanya dua soalan. Pertama, tidakkah ketika mana padri kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu turut mengharamkannya? Dan apabila padri kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga turut menghalalkannya. Yang ni memang benar. Ini betul. Maka Nabi bersabda, itulah yang aku maksudkan kamu menyembah padri. Kamu mengangkat padri macam Tuhan, setanding seperti Tuhan. Begitu juga ada orang-orang Islam yang mengangkat ulama sebagai Tuhan. Macam mana? Ulama meminda, ulama mengubah undang-undang peraturan Allah, kita terima, kita amal. Itu syirik. Ini dia jawapan dia tadi. At-Taubah 31 muka surat 266. Apa maksud mengangkat ulama, mengangkat padri sebagai Tuhan? Profesor Mahmud Yunus muka surat 266. Siapa yang ada kat rumah rujuk. Nanti kata saya tak betul pula. Dengar. Adapun, nah, dia kata di sini, adapun maksudnya mereka mengangkat alim ulama dan pendetanya termasuk padri menjadi Tuhan, ialah mereka mengikut dan tunduk kepada alim ulamanya atau padri atau pendetanya tentang hukum sesuatu perkara meskipun tidak sesuai dengan hukum kitab Allah, Taurat dan Injil. Itu maksud mengangkat padri, mengangkat pendeta. Kalau kita, Al-Quran kata, nak kesalahan mencuri potong tangan, ulama kita kata tak bayar, jangan potong tangan, kesian, kita penjarakan. Kita amal undang-undang memenjarakan pencuri tadi, kita juga dengan tidak kita menyedari, kita mengangkat ulama sebagai Tuhan. Syirik. Tak payah sembah berhala. Yang Nabi marah ni sembah berhala dalam cerita qul huwallahu ahad. Tapi kena ingat, ada manusia yang memberhalakan sesama manusia. Dia menganggap ulama ni macam Tuhan. Ulama mengubah, meminda undang-undang peraturan Islam, kita terima, kita amal. Itu syirik. Mus pergi mana pula ni, nak sungguh buat ayat Quran. Dah maaf, saya minum dulu. Tekak kering dah seminggu lebih dah. Tadi Siti Aisyah ada sebut, sehingga sampai ke tahap kita memuja pemimpin. Ini pun tak boleh, salah. Nanti tunggu Mus datang. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran dekat rumah, buka surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64. Ayat ini Allah melarang jangan kita sesekali memuja sesama manusia. Ini boleh rosak akidah. Ada beberapa perkara yang mengikut agama kita ataupun agama kita melarang beberapa perkara. Saya pun dah tak ingat dah ayat ni, saya nak kena rujuk. Ali Imran 64. Lagi Mus datang balik, saya suruh dia masukkan ayat tu. Boleh. Dengar. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini ayatnya dalam surah apa? Surah Ali Imran 64. Tak boleh kita memuja sesama makhluk. Dengar maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. Mana ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa,
Ada menyebut perkara-perkara ni. Ali Imran 64 mus. Ada masuk. Masuk dah. Okey, dah masuk dah ayat tu. Ni anak siapa ramai ni? Anak sampai berapa orang? Alamak. Laki-laki berapa orang? Mak dia tak datang. Syarat apa pula? Syarat sana. Dengar. Ayat tu tuan-tuan dan puan tengok sendiri. Di antara yang dilarang dalam ajaran Islam, benda ni terkandung dalam Injil, dalam Taurat. Pertamanya ialah Muhammad bagi tahu kepada mereka, iaitu, cuba dengar. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Cuba dengar. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain pada Allah. Tidak boleh memuja, mendewa-dewakan pemimpin. Ini kena faham. Tu dia. Boleh faham tak ni? Jangan memuja, jangan mendewa-dewakan pemimpin. Sebab tu saya dari dulu tak setuju melaungkan nama pemimpin. Hidup Mus, Ustazah. Tak boleh. Mus bukan nak hidup sampai bila-bila. Mus akan sampai masa mati. Hidup Firaun. Firaun pun dah mampu dah. Hidup Islam. Boleh. Islam tak akan tenggelam. Mana dalil? Banyak dalil. Di antaranya At-Taubah 31. Kamu buatlah macam mana pun, Islam tak akan tenggelam. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup Islam. Boleh. Tu cerita dia. Orang bukan Islam cuba nak memadamkan cahaya Islam, mereka pasti gagal. Yuriduna ayyutfi'u nurullah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. At-Taubah ayat berapa? 31, 32. At-Taubah surah ke-9 ayat 32. Melaungkan hidup Islam boleh, tapi melaungkan nama pemimpin tak boleh. Sebab pemimpin akan mati. Hidup Firaun. Firaun pun mampu dah. Itu cerita dia. Jadi jelas. Tengok macam kita baca pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada sebahagian yang mereka dijunjung tinggi serta dipuja padri-padri atas sebagainya, atau yang mana ulama juga disanjung, dipuja. Kalau zaman Firaun ialah Bala'am bin Ba'urah. Disanjung, dipuja. Kenapa? Kerana Bala'am bin Ba'urah ni kelebihannya mustajab doa, tapi akhirnya dia juga binasa. Boleh? Dan atau sebagiannya itu menjadi Tuhan mereka. Ini yang tak sedar ni. Kita mempertuhankan sesama makhluk. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Ada lagi satu hujahmu. Asy-Syu'ara 97 98. Hari ni Mus bawa anak dia, tuan-tuan dan perempuan. 3 lelaki ke perempuan? 2 lelaki. Ni nampak macam lelaki-lelaki yang mana? Alamak, awak nampak macam perempuan. Rambut panjang. Misai tak ada. Anak Mus ketawakan saya, tuan-tuan. Ayat apa? Asy-Syu'ara 97 98. Untuk menguatkan hujah. Ada di kalangan kita yang menganggap pemimpin sebagai Tuhan, yang menganggap berhala sebagai Tuhan. Allah berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Tu dia. Ada mu? 97 98 Asy-Syu'ara. Demi Allah, sehingga mereka bersumpah, sesungguhnya sewaktu kami hidup di dunia dahulu memang kami sesat. Kenapa kami jadi sesat? Di antaranya dia menjawab, idh nusawwikum birabbil alamin, kerana kami menyamakan kamu sebagai Tuhan semesta alam. Tu dia. Kami menyamakan pemimpin. Kalau bukan kerana pemimpin ni, mati kelaparan kami. Aduh. Ni soal akidah baik. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diperanakan, dan Allah pada kata sini dan tak ada sesuatu yang
sebanding dengannya. Kita baca, supaya lebih kuat bantahan dan mendustakan kepercayaan orang-orang musyrikin Quraisy yang menyangka malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Ini sebahagian. Malaikat itu anak perempuan. Dan keyakinan orang-orang Nasrani bahawa Nabi Allah Isa AS itu anak Tuhan pula dah. Dan begitu juga orang-orang Yahudi yang berkepercayaan bahawa Uzair itu anak Tuhan. Maka berfirman Allah menyuruh Nabi Muhammad menidakkan yang dia itu beranak. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalaulah Allah pun ada yang menciptanya, makna sama macam kita. Sebentar lagi di penghujung ada benda yang akan saya sebut kait dengan ayat Quran. Mus boleh masukkan Asy-Syura ayat 11. Maka berfirman Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menidakkan yang dia itu beranak dan tidak pula diperanakkan Maha Suci Allah pada sifat-sifat makhluk yang disangka oleh orang-orang kafir itu. Oh, Tuhan macam ni. Oh, Isa anak Tuhan, malaikat anak Tuhan. Bukan macam tu. Baik. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan disebut di sini dan tiada ada baginya serupa sebanding seorang pun. Maksudnya tidak, sekali-kali tidak ada sesiapa pun baginya sebanding, apatah lagi yang serupa dengannya. Apa dia tuan-tuan? Kita rujuk Asy-Syura minta maaf ayat 11. Masuklah surah ke-42 ayat 11. Di penghujung, laisa kamitslihi syai'un. Saya tak nak terjemah, nak bagi tuan-tuan dan perempuan dengar sendiri. Surah ke-42 ayat 11. Di penghujung ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Apa dia maksud? Dengar. Dia kata di sini, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Zat Allah, sifat Allah dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tak ada, baik di segi zat, sifat maupun perbuatannya. Dia sebut ini pentadbirannya. Tak sama. Jadi mana mungkin kita boleh menggambarkan Tuhan sebahagian macam ni, itu tak betul. Tidak, sekali-kali tidak ada sesiapa pun baginya sebanding, apatah lagi yang serupa dengannya. Sungguh ringkas surah ini, tetapi padat isi maksudnya membantah, menyalah serta menidakkan itu. Allah bukan sebagaimana yang dirupakan, yang digambarkan oleh musyrik Mekah. Tiap-tiap apa yang disangka oleh orang kafir ataupun apa-apa jua yang terlintas di hati fikiran merupa atau menggambar dan mentamsilkan, ini buat seolah satu perbandingan sifat-sifat Tuhan adalah tidak benar, salah semata-mata. Apa yang terlintas di hati itu semua tak betul. Tuhan macam ni kot, Tuhan macam ni kot, dah. Yang mana kita boleh gambarkan tu semua tak betul. Jadi ceritanya begitu. Baik, jadi maknanya selesailah suratul Ikhlas. Letihlah. Saya nak kena bergegas pergi ke sekolah rendah pula. InsyaAllah nanti saya tanya Nur Afia Ariana. Baik. Jadi insya-Allah kita akan masuk suratul Masad ataupun surah Tabat Yada Abi Lahab wa Tab. Esok insya-Allah kita akan bertemu lagi. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, bersedekahlah sedikit sebanyak kepada Tahfiz Mutmainah dan juga projek yang saya sebut tempoh hari, yakni kita akan membina bumbung sebuah tadika Islam di kawasan yang berhampiran dengan tempat ni. Kami memerlukan 40,000. Jadi kalau tuan-tuan nak masukkan melalui Maybank Tahfiz Mutmainah, tolong WhatsApp kepada saudara Mus, bagi tahu sekian-sekian banyak supaya saya boleh keluarkan semula dan diberi kepada tadika tersebut. Kerana tak ada bumbung ni sekarang dah 12 tahun, hujan panas dia mula dah crack, retak, akhirnya bila hujan air masuk ke dalam bangunan. Jadi sekadar itulah. InsyaAllah kalau yang nak menyumbang pada tahfiz kami pun dialu-alukan. Kami juga sedang renovate bangunan asrama perempuan, menengah perempuan. InsyaAllah. Jadi ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. La. Takbir. Allah. Walillahil hamd.